Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat pagi, salam pertemuan dalam program Hayati Quran bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini ada sedikit sebanyak manfaat untuk saya dan juga setiap daripada kita dalam untuk menghayati akan kalamullah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bermula, marilah sama-sama kita raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan, Nur Wafimno, Safia Sapian, Jamilah Ihsan, Galik Spirit, Ninda Anis, Norisa Wan Hassan, Habibah Abdul Aziz, Syarina Uthman, Anita Maizan, Tini Izha, Kati Khairuddin, Zimah Don, Nursia Ismail, Fauzia Aziz, Zakia Muhammad Nin, Rahila Junid, Kamiza Muhammad Amil, Zainab Mahmud, Norisa Wan Hassan, Azhar Halim, dan juga Tuan Nurahim Sharif, Zaliha Kamaruddin, Hajrah Zai, Nadiah Nawawi, serta Laila Omar, Zainab Mahmud, Zakia Muhammad Nin, serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas setiap rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita nak sambung pada siri kali ini daripada muka surat 152. Surah yang ketujuh, surah Al-A'raf, bermula daripada pertengahan ayat yang ke-22. Bermula daripada pertengahan ayat yang ke-22. Lalu sebelum itu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah summa insya-Allah. Lalu hayati Quran pada hari ini kita nak sambung ayat yang ke-22 daripada surah yang ke-7, surah Al-A'raf, muka surat yang ke-152. Kita telah baca pada ayat-ayat yang sebelum ini bagaimana bermula daripada ayat yang ke-20. Syaitan pada waktu itu mulakan misinya untuk menyesatkan Nabi Adam dan juga anak cucu Nabi Adam dengan meletakkan waswas. Firman Allah, fawaswasalahum syaitan. Kemudian tidak cukup dengan itu, Al-Quran menerangkan bagaimana pada waktu itu syaitan pada waktu itu memberi alasan palsu bahawa Allah melarang Nabi Adam daripada makan daripada pohon tersebut kerana Allah pada waktu itu tak nak Nabi Adam menjadi malaikat dan ataupun pada waktu itu kekal dalam syurga. Maka Nabi Adam pun makan. Al-Quran menggambarkan bagaimana waqasamahuma pada ayat yang ke-21. Iblis pada waktu itu bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa yang mana dia adalah daripada an-nasihin, orang-orang yang menginginkan kebaikan.
Lalu kita telah sebut pada pagi Jumaat bahawa ayat yang ke-22 ini menerangkan kepada kita bagaimana berjayanya iblis pada waktu itu memperdaya Nabi Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam. Maka firman Allah, fadallahuma, maka iblis telah berjaya memujuk mereka berdua ataupun memperdaya. Dalla memberi makna memperdaya. Dalla ini orang Arab gunakan pada asalnya adalah daripada dalwun baldi. Daripada dalwun baldi. Maka ketika mana orang Arab nak minum air pada zaman itu, mereka menggunakan baldi dan mereka jatuhkan ke dalam perigi. Ketika mana dah jatuhkan ke dalam perigi, dan bukan senang pada waktu itu nak keluarkan air daripada dalam perigi. Kadang-kala kalau tak tahu cara, maka pada waktu itu tak dapat apa-apa. Lalu orang Arab memanggil seseorang yang dah bersusah payah menjatuhkan baldi ke dalam perigi. Pada waktu itu bersusah payah, pada waktu itu mengeluarkan baldi daripada perigi. Dan pada waktu itu فَإِذَا مَا أَخْرَجَتْ دَلْوَى لَمْ يَجِدْ بِهِ مَا. Bila dia dah keluarkan baldi daripada perigi, dia tak jumpa air. Setelah dia bersusah payah, setelah dia berpenat lelah, setelah dia berusaha, maka orang Arab panggil pada waktu itu sebagai dalla. Orang itu pada waktu itu pada waktu itu dia bersusah payah dan tak dapat apa-apa. Maka kemudian hari ianya telah menjadi perkataan perdaya. Fadalla, maka dalla telah memperdaya. Seperti mana orang yang turunkan baldi dalam perigi untuk dapat air, penat lelah, susah payah, tapi tak dapat apa-apa, maka dipanggil sebagai terpedaya. Lalu digunakan kemudian hari perkataan itu untuk makna terpedaya. Fadalla, maka telah memperdaya mereka berdua. Siapa? Iblis. Kemudian datang perkataan ghurur. Datangnya perkataan ghurur. Apakah maksud ghurur? Ghurur ini maksud asalnya pada waktu itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada waktu itu niltu minhu, pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menangkap ataupun menyerang seseorang itu dalam keadaan dia leka. Dalam keadaan dia leka. Itu maksud asalnya. Nala menyerang seseorang ataupun menangkap seseorang, ataupun maksudnya mendapatkan seseorang dalam keadaan dia off guard, dalam keadaan dia leka. Lalu kemudian harinya diterjemahkan sebagai tipu daya. Ghurur, apakah maksud ghurur? Izharun nushi, menzahirkan pada waktu itu dia adalah seorang yang baik. Nusah, orang yang baik. Ma'idmaril ghash, dalam keadaan dia menyembunyikan penipuan. Apakah maksud perkataan ghurur dalam bahasa Arab? Terjemahnya kita nampak tipu daya, tetapi konsep perkataan yang digunakan itu kita kena faham. Apakah maksud daripada ghurur? Izharun nus, pada waktu itu menzahirkan yang dia adalah baik. Ma'idmaril ghash, dalam keadaan dia menyembunyikan yang dia nak menipu, maka itu adalah ghurur. Maka Al-Quran pada waktu itu menerangkan fadallahuma, maka syaitan telah memperdaya mereka berdua, Adam dan Hawa, bighurur, dengan pada waktu itu tipu daya. Ghurur maksudnya apa? Menzahirkan yang dia adalah baik, tetapi sebenarnya pada waktu itu menyembunyikan yang dia hendak menipu. Apa yang kita boleh belajar daripada ayat ini? Yang kita boleh belajar daripada ayat ini adalah syaitan penuh dengan tipu daya. Sentiasa menzahirkan dia ingin kebaikan untuk kita. Bila syaitan ajak kita buat maksiat, dia zahirkan dia ingin kebaikan untuk kita. Bila syaitan bisik kepada kita untuk contohnya meninggalkan perkara yang Allah suruh, dia bisikkan dalam keadaan dia konon-konon dia menginginkan kebaikan untuk kita. Apabila syaitan pada waktu itu nak menjadikan perkelahian antara manusia, dibisikkan dengan nama kebaikan untuk kita.
maka sepatutnya kita kena berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Fadallahuma, maka syaitan telah memperdaya Adam dan Hawa bighurur, dengan tipu daya. Apakah maksud ghurur? Ingat, maksudnya adalah izharun nus, menzahirkan yang dia adalah baik, ma'idmaril ghash, dalam keadaan dia menyembunyikan penipuan, menyembunyikan yang dia hendak menjatuhkan ataupun menipu. Moga-moga Allah pelihara setiap daripada kita daripada tipu daya syaitan. Maka Al-Quran kemudiannya menerangkan kepada kita, ketika mana Al-Quran berjaya memperdaya Nabi Adam dan Hawa, kemudian Al-Quran menerangkan kepada kita kesan yang berlaku akibat daripada penipuan tadi. Apa yang berlaku bila manusia dia terpedaya dengan tipu daya syaitan? Apa yang berlaku bila manusia percaya dengan tipu daya syaitan? Maka Al-Quran menerangkan kepada kita, falamma dhaqa syajarah, firman Allah, falamma, maka, lamma, apabila, dhaqa, mereka berdua iaitu Adam dan Hawa merasa, memakan asyajarah, daripada pohon, dalam kurungan, daripada buah pohon tersebut. Kesan daripada seseorang itu dia terpedaya dengan tipu daya syaitan, apakah dia? Falamma dhaqa syajarah, manusia akan melakukan maksiat. Maka ini pengajaran yang kedua. Yang pertama, kita kena betul-betul berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Syaitan sentiasa menzahirkan yang dia inginkan kebaikan untuk kita. Dia inginkan pada waktu itu untuk menggembirakan kita. Lalu bila manusia itu terpedaya, apakah kesan dia? Al-Quran terangkan asar, kesan, apa yang berlaku apabila terpedaya dengan syaitan. Contohnya macam Nabi Adam, apa yang berlaku? Dhaqa syajarah. Satu-satunya larangan Allah pada waktu itu Nabi Adam dan Hawa buat. Apakah pengajaran dia? Pada waktu ini, kata para ulama tafsir, kesan apabila pada waktu itu manusia tidak pada waktu itu berhati-hati dengan tipu daya syaitan, dia akan terjerumus dalam melanggar perintah Allah. Dia akan terjerumus dalam pada waktu itu membuat apa yang dilarang oleh Allah. Falamma dhaqa syajarah, kesan apabila manusia itu terpedaya dengan penipuan syaitan, tipu daya syaitan, dia akan langgar perintah Allah dalam keadaan dia tak sedar. Dia pada waktu itu akan buat apa yang dilarang oleh Allah. Dalam keadaan pada waktu itu, kalaulah dia tidak bertaubat, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu pada bahagian yang kedua ini, falamma dhaqa syajarah, Al-Quran menerangkan kepada kita bahawa Nabi Adam dan Hawa pada waktu itu melanggar akan larangan Allah. Pada waktu itu melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya perkara yang Allah larang, pada waktu itu dia telah melakukan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kesan daripada manusia langgar perintah Allah, apakah dia? Badat, maka telah terzahir, maka telah terlihat, lahuma, kepada mereka berdua iaitu Adam dan Hawa, sawatuhuma, aurat mereka berdua. Ini kita dah terangkan maksud daripada badat lahuma sawatuhuma. Kita telah terangkan ada dua makna, yang mana kami tidak mahu, kita tak mahu untuk ulang lagi. Tapi di situ ada dua makna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, badat lahuma sawatuhuma, terlihat kepada mereka berdua aurat mereka. Lalu daripada sudut tafsirannya kita telah belajar, ada dua tafsiran di situ. Itu boleh rujuk pada pengajian hari Jumaat. Pengajarannya apa kita boleh dapat? Apabila syaitan perdaya dan manusia terpedaya, maka kesannya adalah manusia melakukan apa yang Allah larang. Tapi apakah yang berlaku bila manusia itu melakukan perkara yang Allah larang? Al-Quran menerangkan kepada kita, badat lahuma sawatuhuma, apabila manusia itu buat apa yang Allah larang, ada kesan dia, ada
natijah dia ada pada waktu itu yang berlaku. Dalam contoh kisah Nabi Adam, Al-Quran menerangkan kepada kita ketika mana manusia pada waktu itu langgar perintah Allah. Maka pada waktu itu Nabi Adam telah terlihatlah pada tubuh badannya akan aurat dia, maksudnya pakaian yang pada waktu itu menutup tubuh badannya telah terbuka. Pakaian dia pada waktu itu telah terbuka. Itu untuk kisah Nabi Adam dan tafsirannya pun kita telah terangkan. Tapi apa pengajaran untuk kita? Pengajaran untuk kita apabila kita langgar perintah Allah, maka akan ada kesan dia. Daripada sudut hati kita akan adanya titik hitam. Daripada pada waktu itu amalan kita akan hilangnya kelazatan. Daripada sudut dunia akan hilangnya keberkatan. Daripada sudut akhirat, kalaulah kita tidak bertaubat, akan adanya hukuman dan siksaan. Maka pada setiap maksiat pada waktu itu perlunya taubat. Pada setiap maksiat akan ada natijah dan juga kesan. Maka sebab itu kita bila buat je maksiat, Nabi SAW suruh kita bertaubat. Bila kita buat je maksiat, Nabi suruh kita cepat-cepat pada waktu itu untuk susuli maksiat tadi dengan kebaikan dan juga dengan taubat. Kerana pengajaran yang ketiga yang kita belajar, apabila manusia pada waktu itu dia buat maksiat, maka akan ada hukuman dia. Nabi Adam pada waktu itu yang pertama berlaku adalah terbuka pakaian daripada tubuh badan dia. Kemudian Al-Quran, lalu itu pengajaran yang ketiga. Lalu bila kita buat maksiat, jangan kita berasa tenang, cepat-cepat bertaubat. Akan ada kesan dia di dunia, apatah lagi di hari akhirat. Bila kita buat maksiat, cepat-cepat buat amalan yang menggembirakan balik Allah, mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu berfirman kepada Nabi Adam dan juga Hawa alaihimus salatu wassalam. Apakah firman Allah? Bila apa yang Allah larang telah berlaku, bila apa yang Allah kata jangan buat telah berlaku, kemudian Al-Quran menerangkan kepada kita selepas daripada Nabi Adam dan Hawa pada waktu itu melakukan apa yang Allah larang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nadahuma, dan telah menyeru kepada mereka berdua, Rabbuhuma, Tuhan mereka berdua. Allah telah menyeru kepada Nabi Adam dan Hawa. Apakah yang Allah seru? Alam anhakuma an tilkuma asyajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Maka apakah yang Allah telah suruh? Maka Al-Quran menerangkan kepada kita, Allah telah menyeru pada waktu itu dengan nada pada waktu itu itab, dengan nada pada waktu itu menegur, taubih, dengan nada pada waktu itu memberi peringatan. Apakah yang Allah suruh kepada Nabi Adam? Alam anhakuma, bukankah anhakuma, aku telah melarang kamu berdua. Alam, kalau terjemah satu-satu, tidak, lam, alam, Allah maksudnya itu adalah apakah, lam bukan ataupun tidak. Apakah tidak, itu terjemah lafzi dia. Tapi daripada terjemah senangnya ataupun gabungannya adalah alam, bukankah. Alam, bukankah, anhaku, aku telah melarang, anhakuma, aku telah melarang kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, daripada tilkuma syajarah, pohon tersebut. Bukankah aku telah larang? Inilah satu-satunya benda yang mana tak boleh dilakukan. Bukankah aku kata jangan? Inilah satu-satunya benda yang kamu tak boleh nak lakukan. Alam anhakuma. Al-Quran menggambarkan kepada kita, Allah menegur Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kamu berdua? Antilkuma syajarah, daripada pohon tersebut. Wa aqul lakuma, bukan sekadar larang, dan aku telah maklumkan kepada kamu berdua, telah berfirman kepada kamu berdua.
Apakah dia? Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, lakuma, untuk kamu berdua, adu, adalah musuh, mubin, yang jelas, nyata. Lalu daripada perkataan ini, apakah yang kita boleh belajar? Yang kita boleh belajar pengajaran yang keempat adalah pada perkataan inna syaitana lakuma aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang jelas nyata. Dah tak ada mungkin dah dia jadi kawan. Dah tak mungkin dah pada waktu tu dia boleh jadi friend. Tak ada. Maka pada waktu itu Al-Quran menerangkan, sepatutnya kamu wahai manusia kena benar-benar faham inilah iblis dan syaitan yang pada waktu itu telah memperdaya nenek moyang kamu dan sekarang ini mereka sedang memperdaya kamu. Maka kena ingat sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang jelas nyata. Inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Maka syaitan itu adalah musuh yang jelas nyata. Walaupun kita tak nampak dia, walaupun ianya tak kelihatan, tetapi ianya adalah musuh yang jelas nyata. Daripada sudut tak ada kemungkinan nak mengharapkan kebaikan daripada syaitan. Tak ada kemungkinan yang mana syaitan itu akan berdamai. Tak ada kemungkinan yang mana syaitan pada waktu itu akan membisikkan perkara yang baik. Kenapa? Inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Adam, bukankah aku telah berfirman kepada kamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang jelas nyata. Musuh yang jelas nyata. Maka sebab itu kita kena layan dia seperti musuh. Kena berhati-hati dengan dia seperti musuh sebab tidak ada tidak ada mungkin kebaikan daripada syaitan. Tak ada pada waktu itu syaitan inginkan kebaikan untuk kita. Kemudian Al-Quran menerangkan pada ayat 23 bagaimana Nabi Adam dan Hawa meminta dan merayu daripada Allah pada waktu itu pengampunan dan juga pada waktu itu belas ihsan. Maka Al-Quran menerangkan kepada kita, qala, telah berkata Nabi Adam dan Hawa. Lalu daripada sini pengajaran yang kelima kita boleh belajar adalah bagaimana bila Nabi Adam dan Hawa pada waktu itu terlanjur melakukan perkara yang Allah larang, terus baginda bertaubat. Dan ini pengajaran yang keempat, pengajaran yang keempat ataupun kelima, saya pun terlepas kira. Lalu pengajaran yang seterusnya adalah bila buat maksiat terus bertaubat. Bila melakukan perkara yang Allah larang terus bertaubat. Dan terus susuli dengan perkara yang Allah suka. Terus susuli dengan amalan kebaikan. Terus kembali kepada Allah. Jangan ditangguh. Jangan disimpan. Sebab selagi mana kita tak bertaubat, ada titik hitam di hati kita. Bayangkan bila kita tambah dengan maksiat yang lain, bertambah titik hitam. Sehingga akhirnya bila hati itu dah menjadi hitam legam, pada waktu itu bagaimana mungkin manusia nak bertaubat? Hatinya dah jadi hitam legam. Dah hilang fitrah daripada dirinya, daripada kehidupan dia. Maka Al-Quran menerangkan kepada kita bagaimana Nabi Adam bertaubat. Maka apakah Nabi Adam pada waktu itu berkata? Nabi Adam berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, anfusana, diri kami sendiri. Maka pengajaran yang keberapa pengajaran ni? Pengajaran yang kelima yang kita boleh dapat, yang kelima ataupun yang keenam. Okey, terima kasih. Pengajaran yang keenam adalah sebenarnya bila manusia itu buat maksiat, dia sedang zalim diri dia sendiri. Sebenarnya manusia itu bila dia langgar perintah Allah, dia sedang zalim dirinya sendiri. Sebenarnya manusia itu bila pada waktu itu dia tidak buat perkara yang Allah suruh, pada waktu itu dia buat perkara yang Allah larang, dia sedang zalim dirinya sendiri. Maka ini adalah pengajaran yang keenam. Pengajaran yang keenam pada zalamna anfusana, bahawa adrarna, kami telah mendatangkan mudarat kepada diri kami. Bagaimanakah kita datangkan mudarat pada diri kita? Bil maksiyah, dengan melakukan maksiat. Bila kita buat maksiat, kita telah mendatangkan mudarat pada diri kita. Bila kita lakukan maksiat, kita sedang menzalimi diri kita. Kenapa kita zalim diri kita?
kita hilangkan ketenangan hati daripada diri kita dengan maksiat. Kita pada waktu itu menjadikan diri kita layak menerima hukuman dengan maksiat. Dan kalaulah kita tak bertaubat dan kita mati dalam keadaan begitu, kita sebenarnya menzalimi diri kita dengan kita menjadikan dia layak menerima bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu pengajaran yang keenam, Nabi Adam gunakan perkataan zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan melanggar perintah-Mu ya Allah, dengan tidak menunaikan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Dan apakah jalan keluar dia untuk kita diampunkan? Adakah ada yang boleh ampunkan kecuali Allah? Tidak. Sebab itulah Nabi Adam berkata, wa illam taghfir lana, dan in jika lam tidak taghfir engkau mengampuni lana kami, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami dosa-dosa kami yang lalu, ya Allah, jika engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami yang lalu, wa tarhamna, dan jika tidak berlaku kasih sayang terhadap kami, dan jika engkau tidak menyayangi kami. Bagaimanakah maksud Allah tidak menyayangi? Maksudnya dengan menerima taubat, tapi Allah sentiasa terima taubat. Lalu tapi ini adalah munajat Nabi Adam, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami. Apakah maksud sayang? Dengan menerima taubat kami. Hanya ada satu je outcome dia, hanya ada satu je keputusan dia, hanya ada satu je natijah. Kalaulah Allah tak menerima taubat kita, kalaulah Allah tidak ampunkan kita, lanakunanna, pasti dan pasti kami akan menjadi minal khasirin, daripada kalangan orang yang rugi dalam kurungan di dunia dan akhirat. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada munajat Nabi Adam? Pengajaran yang kita dapat adalah bila kita tak bertaubat, kita adalah manusia yang paling rugi. Allah tak rugi apa-apa. Allah langsung tak rugi bila kita tak bertaubat. Sebab Allah tak perlukan pun kepada ibadah kita. Tak menjadikan hilangnya kemuliaan Allah bila manusia itu dilanggar perintah Allah. Sama sekali tidak. Tapi pengajaran yang kita boleh dapat daripada munajat Nabi Adam pada perkataan lanakunanna minal khasirin adalah pengajaran yang ketujuh. Apabila kita kekal dalam dosa, apabila kita tidak bertaubat daripada maksiat, apabila pada waktu itu kita tidak meninggalkan maksiat, yang rugi adalah kita. Yang rugi adalah saya. Yang rugi adalah setiap daripada kita. Bukan sekadar rugi, pasti rugi. Bukan kemungkinan-kemungkinan. Lanakunanna, pasti dan pasti kami adalah minal khasirin, daripada kalangan orang-orang yang rugi. Inilah doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Moga-moga Allah tak golongkan kita di kalangan orang-orang yang rugi. Saya mohon maaf, sehari dua baru-baru ni saya tak berapa sihat. Saya punya tekak tidak berapa sihat. Lalu saya minta maaf. Namun moga-moga kita dapat istiqamah di dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkongsi ilmu dan mengambil pengajaran daripada Al-Quran insya-Allah. Kita jumpa pada jam 6 petang nanti dalam program Hamba Ilahi jika diizinkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.